Hai, apa khabar semua? Okey, kalau kita nak beli telefon bimbit, ada macam-macam jenis telefon kat pasaran kan. Dan penggunaan telefon bimbit sebenarnya dia mempunyai spek yang berbeza, spesifikasi yang berbeza. Ada yang RAM rendah, ada yang RAM sikit, okey. Semuanya bergantung atas bajet anda, bergantung atas keperluan anda, sama ada untuk PDPR ke, untuk pembelajaran dekat rumah ke, ataupun anda nak main game ke, ataupun anda nak sekadar internet laju ke, ataupun anda sekadar cukup-cukup untuk buat kerja yang remeh-temeh je. Okay? Jadi, untuk keperluan anda dan juga untuk bajet anda, kita kena tengok spesifikasi telefon. Okay? Sebenarnya telefon ni dia ada macam-macam spek, dia ada berbelas-belas, berpuluh-puluh spek. Tapi kita nak belajar tentang enam saja spesifikasi asas. Okay? Guide for beginner. Spesifikasi asas telefon pintar. Okay? Kita nak belajar pasal spesifikasi asas telefon pintar. Benda yang paling asas kita nak tengok kalau kita nak beli telefon pintar. Dan bersama saya Muhammad Syafiq yang sekarang ni mengajar di SK Mak Lagam. Okay, kita tengok satu demi satu. Okay, biasanya kita kena Apple, kita kena Android. Tapi dia ada 6 spek asas. Tak kira telefon jenis apa pun, dia akan ada 6 spek asas yang penting. Nombor satu, ROM. Yang ni orang selalu tanya, memori berapa Memori berapa Yang kedua, RAM. Yang RAM ni dia lebih kurang macam ROM, tapi dia ada beza dia. Yang ketiga, operasi sistem OS. Ini bergantung atas kehendak anda dan keperluan anda. Yang keempat, prosesor. Prosesor dengan OS ni dia saling berkait satu sama lain. Lepas tu bateri. Kalau anda ni jenis jalan jauh, susah nak charge bateri. Bateri macam mana yang diperlukan? Ataupun anda ni jenis melekat kat rumah je, bateri jenis apa yang sesuai? Dan juga kamera. Kalau anda ni jenis suka selfie, Insta famous ke, kamera ni benda yang penting untuk anda. Okay? Nombor satu, ROM. Apa itu ROM? Okay, ROM ataupun read only memory adalah memori komputer yang boleh menyimpan data dan aplikasi secara kekal di dalamnya. Okey, ataupun senang cerita dalam telefon tu ada memori berapalah. Kalau zaman dulu, bukan zaman dulu kalau dulu ROM ni dia kecil je. Tapi sekarang ni dia makin besar makin besar. Untuk telefon pintar yang terbaru sekarang ni, memori yang tersedia biasanya dengan 16GB ini yang paling lemah. Yang paling kecil dia punya memori. 32GB, 64GB, 128GB, 256GB dan yang paling besar 512GB. Tapi yang ni biasanya telefon yang harganya mencecah 2000 ke atas ringgit lah. Tapi kalau untuk yang ada bajet dalam 700, anda dah boleh dapat dalam memori 128GB. Dalam kalau 1000 lebih, dapat 256. Tapi kalau anda nak telefon yang harga 300, 400, anda akan sekadar mendapat 32, sekitar 30 dengan 64GB. Yang 16GB ni memang jarang-jarang sangat. Jarang-jarang sangat dah sekarang. Okay. Dan untuk komputer, memori yang tersedia biasanya, ini kita nak cerita pasal komputer sikit. 256, 512 dan 1TB. 1TB ni sama dengan 1000GB. Kalau orang yang jenis banyak simpan video, banyak simpan video, banyak simpan cerita, dia perlukan memori yang besar. Tapi memori yang besar ni dia ada risiko dia. Nanti kita cerita. RAM. ROM dengan RAM dia memori, dua-dua jenis memori, dia saling berkait satu sama lain. Tapi apa beza ROM? RAM adalah singkatan kepada Random Access Memory, atau jika ditukarkan kepada bahasa Melayu dipanggil ingatan capaian rawak. Okey. ROM dia memori, dia berapa gig telefon boleh simpan. RAM dia memori juga, tapi memori jangka pendek. Okey. Tak apa. Dianya digunakan sebagai storan jangka masa pendek. Okey, macam ni. ROM kita boleh simpan tu selagi kita tak delete, kita boleh simpan lama. RAM kalau kita dia perlukan tugas segera. Contoh kalau kita buka Facebook, kita buka My Sejahtera,
dia perlukan memori ni. Oh, okey, katakanlah kita buka Facebook, okey. Tapi pada masa sama memori untuk tu masih berjalan. Untuk apps MySejahtera masih berjalan. Memori untuk YouTube tu masih berjalan. Ataupun pendek kata, makin tinggi RAM, makin banyak tugas yang boleh dilaksanakan oleh komputer atau telefon pintar pada satu-satu masa. Contoh macam ni lah, kita banyak kerja. Kita kejap nak masak, kita kejap lagi nak menyapu. Kita sapu-sapu, kita teringat pula, lepas ni nak masak, kita sapu, masak-masak pula, kita teringat lepas ni kita nak pergi basuh pinggan pula. Maksudnya RAM tu berapa banyak memori dia boleh ingat pada satu masa tu untuk jangka masa pendek. Tapi lepas settle semua tu, settle lah. Dah basuh pinggan, dah menyapu, dah masak. Okay. Maksudnya lepas tu tak guna dah lah RAM tu. Tapi kalau ROM, dia akan kekal selagi mana kita tak delete memori dia tu. Pendek kata RAM tu, senang cerita, berapa banyak tugas yang dia boleh laksanakan pada satu-satu masa tanpa hang, tanpa dia tersumbat. RAM. Makin tinggi, sebab tu kata, kalau makin banyak apps, makin banyak memori, makin tinggi RAM yang diperlukan untuk bekerja. Biasanya 1 gig, 2 gig, 4 gig, 6 gig, 8 gig, 16 gig. 16 gig ni 16 gig ni biasanya memang telefon tak silap, tak pasti dah ada tak, tapi rasanya macam dah ada, tapi telefon yang spek dia memang tinggi dan harganya tu memang mencecah RM2,000 ke atas. 1 gig ni biasanya 1 gig 2 gig ni biasanya telefon yang 200-300 boleh dapat dah. Tapi kalau yang normal untuk telefon yang spesifikasi biasa 4 gig 6 gig. 6 gig ni RAM. Okay, OS. Yang ni biasanya geng-geng Android dengan Apple selalu bergaduh. Operating system merupakan penggerak kepada software atau apps yang terdapat dalam peranti. Pendek kata, ini menjadi jambatan untuk apps berfungsi dalam telefon pintar dan komputer. Antara apps yang popular adalah Android, iOS, ni untuk iPhone, Windows, BlackBerry OS. Okey, macam ni. Nak senang cerita, kita buka Facebook pada dua telefon. Satu iPhone, satu Android. Okey. Dua-dua Facebook. Tapi yang menggerakkan Facebook tu satu iOS, satu Android. Okey. Dan biasanya, ini biasanya iOS dia punya operating sistem dia lebih ringan menyebabkan dia tidak hang. Kalau Facebook, Android ni dia lebih berat. Dia punya dia punya sistem tu lagi berat. Biasanya lama-lama dia akan hang. Tapi kalau dia berat sikit. Sebab tu Apple walaupun dia mahal tapi dia ada peminat dia. Sebab dia tu biasanya Apple memang jarang hang. Dan Apple sebabkan dia tu ringan, jadi dia tak perlukan RAM yang tinggi sangat untuk dia beroperasi. Okay, contohnya kita buka 4 apps pada iPhone dan kita buka 4 apps pada Android. Kita akan mendapati Android ni dia akan hang sikit sekejap. Dia akan slow je nak buka Facebook ke, nak buka MySejahtera ke. Tapi kalau apps Android ni, Apple ni dia akan laju sikit. Sebab apps dia ringan, jadi RAM katakanlah ni 4 RAM. 4 RAM. RAM dia ni 4 gig, ni 4 gig. Tapi dia akan lebih laju sebab OS dia. Operating system dia tu dia lagi ringan. Jadi dia tak membebankan pada telefon tu. Sebab tu Apple dia mahal. Tapi Android dia lebih murah. Dia lebih murah, tapi namun begitu ada kelebihan telefon Android. Nanti kita akan pergi. Prosesor CPU. Prosesor CPU adalah unit pemprosesan pusat, ialah satu bahagian dalam komputer yang menterjemah dan melaksanakan arahan dalam perisian. Okey, OS, contoh ini iPhone. Ini Android. Okey, prosesor pula, link CPU. Okey, nanti kita pergi tengok. Prosesor tu pula adalah seumpama otak. Okey. Prosesor ni umpama otak pada telefon bimbit. Contoh, tengok kita. Saya nak cerita pun tak pandai, tapi pendek kata prosesor dengan OS ni dia saling berkait. Kita tengok. Kita buka link CPU. Kita buka link CPU. Ni CPU. Okey, kita tengok CPU dia dekat sini. A14 ni adalah CPU untuk Apple. A13 Bionic. Snapdragon ni adalah CPU Snapdragon, apa lagi? Kirin. Ini adalah
CPU untuk Android. Kalau A112 Bionic ni untuk Apple, Snapdragon, Dimensity. Okay. Kalau tengok dekat sini, yang Apple ni dia lebih tinggi kapasiti CPU dia untuk tampung OS. Okey, bayangkan dah lah dia punya CPU dia dah tinggi, dia punya kapasiti dia dah tinggi, lepas tu OS dia pula ringan. Sebab tu dia boleh tampung lebih banyak grafik, lebih banyak game, lebih banyak apps pada masa-masa yang sama. Okey, bayang otak dia laju. Lepas tu dia punya pemikiran dia pula, OS dia pula ringan. Ha, nak beroperasi tu kapasiti dia mampu melaksanakan satu kapasiti kerja yang laju, yang besar, tapi OS dia lagi ringan. Jadi sebab tu Apple, walaupun RAM dia rendah tapi dia boleh tampung sebab dia punya prosesor itu power. OS dia pun ringan. Tengok grafik dia boleh pergi sampai okay. Tengok grafik dia tinggi. Maksudnya kalau nak main game ke, nak buka apps yang memerlukan grafik yang tinggi, contoh nak edit video ke apa, dia tak hang sebab dia dia punya kapasiti dia tinggi. Okey? Faham? Nak jelaskan pun gitu juga. Okey, tak apa, kita balik semula pada ni. Okey. Ini prosesor. Lepas tu seterusnya bateri. Bateri ni kalau orang yang jenis pergi jalan jauh, masuk dalam kemah, kalau pergi join kemah dalam lautan ke apa, bateri ni adalah satu ciri yang penting. Dia adalah sumber kuasa bagi telefon pintar tu. Dia dikira dalam unit milliamps, okay? mAh, okay? Makin besar kapasiti bateri itu, makin lama telefon bateri itu dapat bertahan tanpa perlu di-charge. Okay. Kapasiti yang ditawarkan biasa 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000. Sekarang ni pun dah ada 5,500 pun dah ada. Okay. Bila 6,000. Okay. Maksudnya bila kita masuk hutan, okay, kalau bateri tu cepat habis, kita akan selalu charge dengan power bank. Jadi power bank tu bila kita kat charge pun, power bank pun akan habis cepat bateri dia. Tapi kalau bateri tu dapat bertahan lama, kita charge dah penuh kat rumah, charge power bank penuh. Lepas tu bila kita pergi masuk kemah, berkemah ke dalam hutan ke, kita perlukan masa 3 hari. Okay? Jadi bateri tu lambat habis. Lepas tu bila kita charge penuh, dia pun lambat habis. Jadi makin besar kapasiti bateri tu, makin lama dapat bertahan. Dan ciri ni penting kalau anda seorang main game. Sebab main game, dia makan banyak bateri. Dan last sekali kamera. Ini kamera untuk orang yang selalu tangkap gambar. Insta famous ke, untuk orang yang suka ni lah selfie-selfie apa semua ni. Unit kamera digunakan megapixel. Kamera belakang adalah kamera utama, mempunyai megapixel lebih besar. Ini normal lah. Depan biasanya kecil. Kamera depan biasanya 2 megapiksel, 18 megapiksel, 16 megapiksel. Tapi itu pun dah cukup cantik. Sebab saya ingat zaman saya guna telefon mula-mula dulu yang ada butang Nokia tu, kamera belakang dia 2 megapiksel je. Kamera depan tu tak salah kata lah. Memang VGA. Kamera VGA tu memang pecah-pecah punya kamera. Kamera belakang pula biasanya ditawarkan lebih daripada 20 megapiksel. Dan biasanya orang yang kamera yang punya telefon yang punya kamera yang cantik ni, biasanya dia bukan untuk bermain game. Biasanya orang yang, kalau perasan kamera yang main game ni, dia mempunyai kamera yang tinggi juga tapi tak setinggi kamera yang mempunyai ni, telefon yang mempunyai kamera yang cantik. Contoh Oppo Reno, Oppo Reno ke apa ke. Tapi kalau kamera telefon yang betul-betul mahal, harga 2,000 ke atas, 4,000, 3,000 ke atas, dia memang boleh support dua-dua, kamera dengan yang cantik dan juga game yang grafik tinggi. Tapi kalau kita nak budget, kita nak telefon yang berkurang bawah 1,000, kita kena pilih sama kita nak gaming. Kalau kita nak gaming, kamera dia biasanya rendah sikit, ataupun kita nak kamera cantik tapi gaming dia punya CPU dia tak mampu tampung gaming yang tinggi. Okay. Dan cara kita nak tahu spesifikasi telefon kita macam mana? Nombor 1, kita tengok pada kotak telefon kita. Nombor 2, kita pergi kat setting.
Buka avoid about. Kita pergi dekat about phone. About phone tu dia dah tulis tapi itu tak lengkap lagi. Kalau kita nak lengkap lagi, kita pergi kat laman web GSM Arena ni. Okey, contoh model telefon berapa pun GSM Arena ni dia akan bagi spek. Dekat sini dia akan bagi spek lagi complete. Okey, kita tengok, kita search tekan kat sini Oppo A54. Ni saya dah cari. Okey, kita klik saja. Oppo A54 lepas kita dah type Oppo A54. Okey. Ini saya punya spek. Depan 13 megapiksel, saya punya RAM 4GB, telefon saya 5000. Tengok dia lagi banyak. Ini kalau anda tengok dekat GSM Arena ni dia lagi banyak. Contoh saya punya prosesor. Mana prosesor? CPU saya octa-core. Octa ni maksudnya dia ada 4. Octa-core MediaTek Helio P35, Android 10. Saya guna Android 10. Display LCD. Kalau Samsung ataupun Apple dia guna AMOLED, Super AMOLED, dia lagi cantik. Kamera dia lagi dia punya skrin lagi cantik. Lepas tu sound, loudspeaker apa semua ni. Selfie kamera. Ini kamera depan 16 megapiksel saja. Kalau yang belakang, main kamera belakang 13 campur dengan jumlah semua sekali. Kalau dah tengok ni pening, tapi jumlah semua sekali dia lebih daripada 20 megapiksel lah, senang cerita. Internal saya 64, 128, 4GB. Saya punya 128, 4GB. Dia ada spek dia ada 64GB, 4GB RAM, 128GB, 4GB RAM, 128GB, 6GB RAM. Tapi saya 128GB, 4GB RAM. Sebab apa saya pilih itu je? Sebab saya bukan kaki game. Saya bukan selalu ada masa main game. Jadi saya tak perlu kaya RAM tinggi. Kalau orang yang selalu main game, dia kena RAM tinggi, memori tinggi. Okay? Sebab apa? Sebab kalau game, dia akan selalu minta kita update. Benda tu akan makan memori. Jadi bagi saya simpan video banyak, tapi saya tak main game. Jadi tak perlu sampai RAM 6GB. Dah kena dengan bajet saya. Jadi saya pilih ini je. Okay. Ni GSM Arena. Okay. Okay. Sekarang ini kerja anda perlu tulis anda punya telefon model apa dan anda perlu tulis ROM anda berapa gig, RAM anda berapa gig. ROM ni memori telefon lah, RAM OS. Anda guna Android ke, guna iOS ke, guna BlackBerry ke, guna Windows ke, prosesor. Prosesor ni susah. Anda kena tengok kat GSM. Kalau tak jumpa tak apa. Kamera hadapan berapa megapiksel, belakang berapa megapiksel. Kapasiti bateri 3500 ke, 4000 ke, tulis. Dan tulis dalam buku anda. Sekian. Itu saja dari saya. Terima kasih.